Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin amma ba'du. Yang dihormati saudara Fendi, semua pihak pengurusan Lokal Ihsan, Muslimin dan Muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada petang ini 14 hari bulan 8 2025 bersamaan dengan 20 Safar 1447, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Rukun Iman, di mana perbahasan kita pada kali ini tentang af'alul ibad. Af'alul ibad disebut dengan nama perbuatan hamba. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan ini, adakah termasuk di dalam perkara yang berkait dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi perbahasan ini panjang, karena akan berlaku pertembungan di antara golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan golongan Mu'tazilah, dengan golongan Qadariyah dan juga golongan Jabariyah. Dia panggil Qadariyah dan Jabariyah. Ada dua kumpulan lagi, Qadariyah dengan Jabariyah. Jadi insya-Allah kita usahakanlah untuk berbincang secara taklah terlalu detail, tetapi biarlah kita berbincang dengan cara yang insya-Allah boleh dipahami oleh para jemaah sekalian biiznillahi azza wa jalla. Baiklah para jemaah sekalian muslimin dan muslimat. Yang pertama sekali, kita berdoa kepada Allah SWT kerana tempat di pondok yang anda berada sekarang ni, Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an, hujan yang lebat sangat sekali. Jadi dibimbangi, bila hujan lebat itu biasanya lain akan bermasalah, tapi kita minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dengan takdirnya yang baik untuk kerja-kerja dakwah pengaji majlis ilmu kita ni tidak tergendala, insya-Allah, biiznihi wa aunihi wa qudratihi. Nas'alullaha al-afwa wa salamata ya rabbal alamin. Baik para pelajar sekalian, kita ni nama dia Rukun Iman. Kita ini nama dia Rukun Iman. Rukun Iman. Perbincangan kita sudah masuk ke rukun yang keenam. Rukun yang terakhir dalam perbincangan kita ini, iaitulah al-imanu bil qada'i wal qadar. Beriman dengan qada dan qadar, dengan takdir Allah Azza wa Jalla, dengan ketentuan dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Jadi setiap apa yang ditetapkan oleh Allah pasti akan berlaku. Apa yang tidak ditetapkan tidak akan berlaku. Jadi kita kena yakin dan percaya bahawa semua perkara itu ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hak Tuhan tetap, jadilah dia. Yang Tuhan kata tak kena, tak jadi, tak akan jadi. Jadi kita kena belajarlah. Kita kena belajar bahawa apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla itulah yang akan terjadi. Yang Tuhan tak tetap, tak akan kena pada kita. Penting sangat dalam kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ini sangat penting. Sebab kita kata sangat penting, kerana tanpa keimanan kepada Allah Azza wa Jalla dengan rukun iman yang besar ini, maka pada ketika itu kita akan menghadapi banyak masalah. Akan timbulnya masalah stres, masalah depression, masalah masalah jiwa, dan banyak perkara yang akan melibatkan perjalanan hidup kita ini terganggu. Perjalanan hidup kita akan jadi terganggu dengan sebab apa? Dengan sebab kita berada dalam suasana yang tidak memahami suasana yang sebenarnya ada pada kita. Jadi maka dengan itu kita cuba belajar dalam rukun iman kita ni supaya kita dapat memahami, dapat menghayati
dapat mengikuti apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla berdasarkan daripada kepahaman ahli sunnah wal jamaah yang kita anuti, yang kita pegang ini, supaya kita tidak tersasar ataupun lari daripada landasan yang sepatutnya, insya Allah. Baik para jemaah sekalian. Jadi kita pergi kepada kitab kita yang ada buku ni, yang ada buku ni. Cuba tengok di muka surat. Kita dah bincang dalam CD dan 2 CD, 3 CD. Dalam CD yang lepas kita bincang tentang akidah Ahlus Sunnah fil Qadar. Pegangan Ahlus Sunnah dalam masalah takdir Allah Azza wa Jalla ataupun dalam masalah qadar. Kita ada bahas panjang dalam CD yang lepas. Sambungan kita pada kali ini, sambungan kita pada kali ini iaitulah tentang perbuatan hamba. Muka surat 156. Muka surat 156. Muka surat 156. Dia panggil af'alul ibad. Perbuatan hamba Allah Ta'ala ni nak di mana? Setakat mana kita boleh buat? Bagaimana keadaan kita dan bagaimana kita memahaminya dengan cara yang baik sebagaimana yang sepatutnya kita faham apabila kita berbincang tentang takdir Allah Azza wa Jalla kepada kita. Baik, tengok kita. Muka surat 156. Perbuatan hamba. Dia panggil af'alul ibad. Perbuatan hamba maknanya af'alul ibad. Perbuatan yang Allah Ta'ala ciptakan di alam semesta ini terbagi pada 2 bahagian. Kita kena faham dulu. Apa yang Allah Ta'ala ciptakan di atas dunia ini 2 bahagian. 2 bahagian. Yang pertama, perkara yang telah Allah Ta'ala tentukan daripada perbuatannya kepada makhluk. Mana benda yang Allah Ta'ala dah tetapkan. Kita dah belajar dalam CD yang lepas, 2 CD yang lepas, bahawa Allah Ta'ala telah tetapkan perjalanan hidup atas dunia ni 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, sudah ditetapkan peraturannya. Akan pada tarikh sekian, akan jadi sekian. Contohnya hari ni 14 hari bulan 8/25, Abu Anah akan berbicara tentang tajuk ini bersama dengan Glokal, contohnya. Dan dalam suasana yang begitu gawat dengan cuaca yang begitu redup. Jadi kita pun tak tahu kecuali setelah berlaku perkara tersebut baru kita tahu. Benda tu sudah digezet oleh Allah SWT 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sudah tetap. 50,000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi sudah pun ditetapkan, telah digezetkan perkara itu akan berlaku. Jadi hari ini berlaku. Itu perkara yang Allah tentukan daripada perbuatannya kepada makhluknya. Kita fahamlah daripada kepada makhluknya, maka tidak ada seorang pun boleh membuat pilihan atau mengikut kehendak sendiri. Tak nak apa? Aku tak nak. Aku tak nak hujan hari ni. Aku ada live. Nah, nanti apa ni line tak molek. Kita ceramah kita tak lancar. Pencinta ilmu sedih. Jangan sedih. Ini ketetapan Allah Azza wa Jalla yang Allah takdirkan hari ini apa yang berlaku. Jadi kita belajar. Bila belajar bab qada dan qadar ni, kita akan pergi ke situ, para jemaah sekalian. Maka ketentuan Allah Ta'ala tidak ada siapa yang boleh menghalangnya, tak ada siapa boleh buat pilihan atau mengikut kehendak sendiri. Semuanya berlaku mengikut kehendak Allah Ta'ala. Contohnya hidup atau mati. Kita tak boleh nak tetapkan bila kita nak mati. Agak-agaknya tuan-tuan boleh bayangkan, andai kata mati boleh berunding. Mati boleh berunding. Malaikat maut dah mari dah dengan tim dia, siap dah. Malaikat maut datang, pembawa kain kapan pun sudah ada. Jumpa-jumpa dengan tuan dia, bos, sabar dulu bos. Anak kecil lagi. Nah, kita kata, amak saya tu anak bongsu baru dah jenam. Nantilah dia masuk EU dulu. Sudah. Dah masuk EU pula, dia tak kahwin lagi. Berapa puluh kali agak malaikat maut nak datang. Sukar. Tapi Allah Ta'ala tetap. Iza ja'a ajaluhum. Apabila datang ajal, mati tak ada siapa boleh runding. Kalau belum sampai ajal, terbaliklah kereta 10 kali. Terbalik.
Ada ni semalam saya jumpa sahabat saya ni, keluarga dia terbalik kereta, jatuh dalam gaung, jatuh sungguh. Keren nak ambil dalam bawah ni kena 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 apa ni buat dalam khas pula turun nak ambil kereta tu. Dia sendiri merangkak 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 naik sampai ke apa ni sampai ke tepi jalan nak panggil orang, nak bagi tahu bahawa ada insiden. Orang pun tak tahu. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah, boleh tak mati? Ada orang Masya Allah tak ada mana, kena langgar sikit je, uh, sikit je kena langgar, apa jadi? Mati dah. Mati dah dia tu. Buat, tak ada aksiden kuat-kuat. Itu ya. Langgar anak kucing, terbabas sikit, mati. Yang tak langgar apa-apa pun mati juga. Nah, jadi kita mengatakan bahawa ketetapan tentang mati, sakit, orang ni lahirkan dia hidup, contohnya, sehat, itu semua tak ada siapa yang boleh tentukan, yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla semata-mata. Karena itulah ahli motivasi berkata, kita boleh beli ubat, tak boleh beli sihat. Nah, kita boleh beli ubat, tak boleh beli sihat. Sihat tak boleh beli, ubat boleh beli. Doktor kata senyakit awak ni kena makan ubat sekian, sekian, sekian. Ubat ni pula tak ada di Malaysia, kena ada di kena aja. Ni kena tempuh di mana-mana, di negara mana entah. Mari negara lain pula, tak ada logo halal pula. Pening kepala kita. Nak buat apa? Macam mana kita nak buat? Kita mengatakan itu di antara susahnya kita nak dapat uh, apa yang kita nak. Ini faham lah. Maknanya ketetapan yang Allah tetap, yang tak ada siapa boleh campur tangan dalam masalah ini. Hidup, sehat, mati, segar ni, semua itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah yang mencipta kamu dan perbuatan yang kamu lakukan. Ini ingat balik. Ayat ni kita akan ulang beberapa kali. Sebab inilah pegangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawa kita sekarang ini Allah Ta'ala cipta kita dan semua perbuatan kita di bawah ilmu, kudrat, iradah, ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kalau Tuhan tak tentu, tak akan berlaku. Kalau Tuhan tak nak, tak akan berlaku. Sebab itulah biasa orang-orang Arab ni, dia akan guna satu analogi perkataan yang menarik. Dia kata, anta turid, wa ana urid. Tengok. Cuba tulis, siapa dia boleh bahasa Arab? Anta turid, wa ana urid, wallahu yaf'alu ma yurid. Boleh tulis. Anta turid, mu nak. Contoh kita kata kita nak jumpa petani lah. Nak makan teh ke, nak minum apa ni, makan-makan ke. Yang penting adalah program yang kita nak buat. Anta turid, mu nak. Wa ana urid, aku setuju. Wallahu yaf'alu ma yurid, tapi Allah dia buat apa yang dia nak. Karena itu dia katakan kita dengan perbuatan kita semuanya ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada asasnya itu kategori yang pertama, semua kita dan perbuatan kita, apa yang kita lakukan ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tak ada siapa boleh lari. Itu ayat surah As-Saffat ayat 96. Dalam ayat lain, surah Al-Mulk yang kita duk baca malam-malam, yang menjadi peneman tidur kita pada waktu malam, surah Al-Mulk. Tuan-tuan kena ingat, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Nah, surah Al-Mulk ini dibaca seafdalnya kita baca apabila kita nak tidur. Dia bukannya wirid, zikir lepas solat isyak. Tidak. Sebab itulah kita nasihat kepada imam-imam, bacalah dulu zikir lepas solat. Kemudian ajarlah masyarakat, ajar baca surah Al-Mulk. Tapi kalau mereka dah pandai, biarlah dia baca sendiri belum tidur. Nah, ni kalau kita dah ajar macam tu, saya yakin dan percaya, sangat besar peratusnya kalau imam tak baca di masjid dan kebetulan dia tak pergi masjid, dia tak akan baca belum tidur. Sebab apa? Sebab dia hanya menjadi satu rutin. Rutin apa? Rutin seolah-olah zikir ini, bacaan ini menjadi zikir selepas isyak. Ini kata itulah anak kata, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Kita baca dan kita ajar kepada masyarakat. Saya baca ni untuk tuan-tuan boleh baca. Kemudian dekat nak tidur nanti, jangan lupa surah Al-Mulk, ambil wudu, baca Al-Mulk, belum tidur, baca 3 kul, baca ayat kursi. Kita bagi tarbiyah, didikan kepada masyarakat, biar dia orang faham. Biar dia boleh faham. Barulah
Ni kalau kita dah hajar macam tu, saya pada pandangan saya lah. Mungkin tepat, mungkin tak betul. Dan rasanya banyak yang betul. Orang tak akan beramal dengan surah itu kalau tidak ada kesedaran sendiri. Sebab bagi dia, bacaan ini lebih merupakan suatu rutin bacaan lepas Isya di masjid. Ini kena perbetulkan. Salah kah? Saya tak kata salah. Tuan-tuan jangan salah faham. Ini taujih supaya masyarakat beramal dengan sunnah ini. Jadi kita kata apa? Kita kata, contohnya, 2-3 minggu sekali, imam kata, malam ni saya nak ajar, nak peringatkan tuan-tuan baca surah Al-Mulk. Surah ini menjadi bacaan kita sebelum tidur. Bacaan Nabi SAW sebelum tidur, Nabi kita akan baca surah ni. Jadi kita perbetulkan keadaan. Biar masyarakat ingat, ingat, ingat. Tapi kalau dia tak, kalau kita ajak baca je, bila tak baca, imam tak baca ke, dia tak pergi masjid ke, dia masyarakat, jadi ana rasa dia tak baca. Sebab dia tidak faham tentang konsep asal bacaan surah itu pada waktu malam. Allahu Akbar. Baik. Dalam surah Al-Mulk, tajuk kita lagi surah Al-Mulk, tapi dia pergi jauh jarak. Dalam surah Al-Mulk, Allah SWT berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah SWT yang kuasanya di tangannya. Kuasa pentadbiran alam ini di tangan Allah Azza wa Jalla. Alladzi khalaqal maut. Allah ciptakan mati. Wal hayah. Allah ciptakan hidup. Orang ni mati, orang ni hidup. Orang ni lahir, orang ni masuk, keluar daripada perut, orang ni masuk dalam bumi. Ada belakang. Tujuan apa Allah Ta'ala ciptakan hidup dengan mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Allah SWT nak uji kita, siapakah di kalangan kamu orang yang baik amalannya? Siapa di kalangan kamu orang yang baik amalan? Maka itu dunia ini darul ibtila. Tulis kata-kata ini. Ad-dunya darul ibtila. Dunia ini menjadi tempat medan ujian. Karena itulah Abu Anas sering ulang kata-kata. Apa dia kata-kata kita ulang? Dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Tempat tinggal sementara, naam, betul. Dunia ini tempat tinggal sementara, iya. Tapi bukan tempat tinggal yang berterusan, tetapi dunia ini tempat meninggal. Jadi kita akan tinggalkan dunia, kita akan tinggalkan amalan yang baik, kita akan tinggalkan segala perkara-perkara anak cucu kita akan pergi bertemu dengan Allah, sama ada Allah Ta'ala terima kita dengan hamba-Nya yang saleh, atau na'udzubillahi min zalik, orang-orang yang tidak baik bertemu Allah dalam keadaan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita minta berlindung Allah daripada perkara yang tak baik itu. Jadi di sini. Baik. Jelas, kategori yang pertama, perbuatan Allah SWT. Allah Ta'ala khalaqa semua benda yang berlaku atas dunia ni mesti dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau Tuhan tak nak, tak akan jadi. Tuhan tak nak, tak akan jadi. Ingat molek. Baik. Kategori yang kedua. Tuan-tuan kena ingat molek. Perbahasannya agak menarik. Kategori yang kedua, perbuatan yang dilakukan oleh makhluk. Perbuatan kita lah, perbuatan orang lain, perbuatan hayawan, perbuatan apa saja yang berlaku atas dunia ini yang mempunyai kehendak. Manusia ada kehendak. Kita lah tak sedut bahar gaji dengan apalah payuh. Kita bahar kita je dah. Kita ni ada kehendak, ada iradah, ada cita rasa. Ada dia punya macam-macam perjalanan. Maka ia terjadi dengan kehendak dan pilihan orang yang melakukannya, kerana Allah SWT telah meletakkan kehendak dan pilihan tersebut di tangan mereka. Baik. Yang kita buat hari ini, contohnya tengah hari tadi. Awak makan apa tengah hari tadi? Makan nasi. Lauk apa? Masing-masing dah ada pilihan kan? Masing-masing ada pilihan. Orang ni makan ayam goreng, orang ni makan ikan papatin, orang ni makan tom yum, orang ni makan sup tulang, orang macam-macam. Itu pilihan kita. Kita yang pilih menu. Kita yang pilih menu. Nah, jadi kita yang tentukan, itu dia panggil kita yang buat benda tu. Kita yang buat. Orang yang baik,
Dia pilih jalan nak jadi orang baik. Orang yang sesat, dia pilih jalan yang sesat. Orang yang sesat, dia pilih jalan yang sesat. Maka karena itulah Allah Taala sebut liman syaa minkum an yastaqim. Siapa nak jalan yang betul, jalan yang lurus, jalan yang benar, maka dia kena cari jalan yang benar itu. Siapa dia nak jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang betul, dia carilah jalan itu. Pergi belajar. Yalah kita ni banyak aliran. Dah, orang yang suka belajar tentang Quran, tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang langsung tak nak belajar. Contoh dia kata kitab Riyadhus Salihin ni, ala apa ada dalam tu? Dalam ada Quran, ada sunnah, ada hadis-hadis je. Oh, tak seronok. Tapi kalau ambil kalam manusia, kata-kata hikmat syekh, kata-kata nukilan daripada fulan bin fulan, itu yang diratib. Pagi, petang, siang, malam duk belajar, kilik kita. Sana sini. Sebab kita lebih suka memilih jalan yang pelik. Nah, tak apalah. Kata-kata hikmat ulama itu yang betul-betul lah. Nah, tetapi kita sendiri yang pilih jalan. Kita sendiri yang pilih jalan. Jadi bila kita pilih jalan, kalau tersalah jalan, siapa salah? Nah, macam kita hari ni, lama kita hari ni mudah nak pergi mana-mana, kita ada banyak mazhab. Ada mazhab GPS, ha, ada mazhab Waze, ada mazhab apa saja yang penting. Nah, tak tanya orang dah. Oh, naik kereta dengan penuh confident. Ya, tekan. Jalan. Rupa-rupanya dia tekan tadi, tersalah tekan. Nak pergi Kuala Gerai, pergi Kuala Lumpur contohnya. Pergi Kuala Berang jadi. Apa jadi? Jauh jarak. Kenapa tak sampai-sampai? Biasa 1 jam. Rupanya awak pergi tempat lain. Maka kita begitulah pilihan yang salah. Salah pilih. Jangan menyalahkan Allah. Jangan menyalahkan takdir. Kita yang pilih. Di sini perbahasan. Maka Allah Ta'ala kata, iaitu untuk siapa daripada kamu yang mahu tetap teguh di jalan Islam yang betul, kita pilih jalan Islam. Surah At-Takwir ayat 28. Dan dalam surah Al-Kahfi, ayat 29, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Maka siapa yang mahu beriman, hendaklah dia beriman. Dan siapa yang mahu engkar, kufur, biarlah dia mengengkarinya. Adakah makna ayat ini? Allah Ta'ala benarkan kita jadi kufur, na'uzubillah. Allah Ta'ala benarkan seorang itu pilih jalan yang salah. Ya kadang-kadang orang salah ni, dia kapi, tulen, lak-lak. Siap ngetak tahi lembu atas dahi lagi contohnya. Boleh dia kata orang itu ajaran sesat. Masya Allah, tabarakallah. Ini manusia ni, dia pilih jalan yang salah, dia menyalahkan orang lain pula. Kita nak kata apa benda tu lagu tu? Jadi kita kata, jangan duk main-main. Manusia ni pilih jalan salah, tapi dia tetap menyalahkan orang lain. Kita kata itulah perbuatan yang kita bimbangkan. Mana dalam kitab ayat ini? وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Siapa dia nak, dia beriman. Siapa nak, dia kufur. Adakah Tuhan bagi pilihan bebas, sebegitu bebas? Maknanya dua-dua jalan tu betul belaka? Tidak. Jalan yang betul yang dipilih oleh Allah SWT hanya iman saja. Tetapi Allah Ta'ala nyatakan di sini, tengok Allah Ta'ala sebut, sebelum ayat faman syaa tu, tengok dalam kitab, wa qulil haqqu mir rabbikum. Allah Ta'ala dah jelaskan kepada kita, wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah, yang benar itu datang dari Allah, Tuhan kamu. Yang benar itu dari Allah kamu. Tetapi pilihan kehendak di tangan kamu. Faman syaa falyu'min. Siapa dia nak, dia pilihlah jalan beriman untuk mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Wa man syaa falyakfur, ataupun dia pilih jalan kufur. Tapi ingat, inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha. Kami dah sediakan bagi orang zalim, orang kufur, orang syirik, naran, lubang neraka yang akan melingkungi mereka. Maka di sini
Jelaslah kepada kita para jemaah sekalian bahawa mereka akan dipuji dengan sebab melakukan perkara yang terpuji. Mu pilih jalan yang betul, Allah Ta'ala puji kamu. Allah Ta'ala redha kepada kamu. Allah Ta'ala beri apa ni syurga kepada kamu. Dan akan dicela, akan dicerca, akan dihina dengan sebab melakukan perkara yang tercela. Mu pilih jalan salah, dipilih jalan tak betul, dipilih jalan kufur, maka kamu akan dicela oleh Allah SWT sebab salah pilih. Sedangkan mu ada akal, ada otak, tak akal lah, tak pernah sabar pergi sembah batu kayu. Pergi sembah batu yang kayu, sedangkan kita tahu dalam keimanan kita kepada Allah SWT, kita sembah Allah semata-mata, bukan semua kayu, semua batu. Jangan duk main. Jadi Allah tidak menyeksa mereka kecuali dengan perkara yang terjadi pilihan hamba untuk melakukannya. Dia pilih jalan kufur, maka seksalah dia. Jangan menyalahkan takdir. Sebab Allah beri pada kita iradah. Allah beri pada kita kehendak untuk memilih. Melalui apa ke jalan pilihan? Melalui akal. Akal yang akan tengok. Melalui akal kita lah kita, Allah Ta'ala turunnya wahyu untuk menjadi garis panduan, penunjuk jalan, penunjuk arah, mu pilih jalan mana. Fikir ngotak lah. Takkanlah semua kayu batu, sembah lembu itu betul. Nah, jadi kita sudah ada apa? Ada cara untuk kita berfikir. Jadi alhamdulillah. Dalam surah Qaf ayat 9, wa ma ana bizallamin lil abid. Wa ma ana bizallamin lil abid, dan aku tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-Ku. Jadi Allah Taala nafikan sifat zalim bagi Allah. Allah Taala Maha Adil, Maha Penyayang, penuh dengan kasih sayang, segala perbuatannya berhikmah, segala perbuatan Allah penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Jadi tak boleh kita pertikaikan setelah kita tahu di sana jalannya benar, di sana jalan yang salah. Jadi kalau mau pilih jalan yang salah, Allah Taala azab kamu, bukan zalim sebab mau pilih jalan yang tak betul. Wal iazubillah, kita minta berlindung dengan Allah Taala daripada perkara yang tak betul, perkara yang menyalahi, perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Maka para jemaah berhati-hati dengan perangkap-perangkap maut yang dimainkan oleh syaitan, supaya kita semua selamat di dunia dan aman di akhirat, insya-Allah. Baik, kita pindah pada tajuk yang baru pula. Apa tajuk baru? Tajuk baru ni, penyatuan makna di antara ciptaan Allah dan perbuatan hamba. Kita kata Allah Ta'ala buat, Allah tak ada takdir, tapi kita yang pilih. Itu kena faham situ. Jangan duk menyalahkan takdir semata-mata. Baik, muka surat 159. Penyatuan makna ciptaan Allah dan perbuatan hamba. Macam mana kita nak faham Allah Ta'ala buat dan kita yang lakukan. Maksudnya gitu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan hamba dan perbuatannya serta menjadikan baginya kehendak dan kuasa. Allah Ta'ala cipta, patut Tuhan buat kehendak dan kuasa pada kita. Oleh itu, setiap hamba melakukan sendiri setiap perbuatannya kerana dia mempunyai kehendak dan kuasa. Ingat molek lah. Kalau kita dah belajar dari siri yang lepas, nah, kita tak boleh nyalahkan takdir di atas perbuatan maksiat ataupun perbuatan jenayah yang kita buat. Tak boleh nyalah takdir. Kalau tidak, nyanyalah kita. Nah, apa nyanya? Bila orang itu mencuri, dia polis tangkap dia marah dengan polis pula. Cik, kenapa tangkap saya? Dah mencuri. Takdir Allah tu. Sudah. Jadi tak boleh. Jadi di sini kita faham bahawa semua benda yang berlaku itu dengan iradah, dengan kehendak Allah Ta'ala. 50,000 tahun telah pun Allah Ta'ala tentukan benda itu berlaku sebelum dijadikan langit dengan bumi. Tetapi yang menciptakan, yang melakukannya manusia. Yang melakukannya kamu. Yang memilih jalannya mu. Jangan ada menyalah dengan Tuhan semata-mata. Itu dia panggil penyatuan makna antara ciptaan Allah dan perbuatan hamba. Oleh itu, setiap hamba melakukan sendiri setiap perbuatannya kerana dia mempunyai kehendak dan kuasa. Setiap hamba, dengar baik-baik dia punya kalimah perbincangan.
Setiap hamba melakukan sendiri setiap perbuatannya kerana dia mempunyai kehendak dan kuasa. Jadi, kenapa awak pukul orang? Jangan nyalahkan saya. Saya lakukan takdir Allah saja. Mu tahu mana Tuhan takdir mau pukul orang gini? Kamu nak tahu? Engkau yang fikir dalam kepala nak pukul orang. Engkau yang fikir dalam kepala nak buat fitnah pada orang. Nak edit gambar poster orang. Nah, daripada poster orang ni molek-molek lagi buat poster gambar yang jadi penghinaan, jadi monyet lah apa benda. Mu yang buat. Ataupun buat tuduhan-tuduhan pada orang. Jadi setengah orang ni celupa mulut, dia suka tuduh dengan orang. Bila orang pertikaikan, tarik balik. Gitu je lah. Akhir sekali jadi normalisasi hidup dia, suka buat benda-benda yang karut marut. Jadi kita kata, nak menyalahkan takdir, ini takdir. Maaflah takdir Allah Ta'ala. Memang watak dia begitu. Kita kata, kita tidak terima. Kalau orang menyalahkan takdir di atas perbuatan jahat yang dia buat, ataupun keceluparan yang dia lakukan, nak menyalahkan takdir, kita kata, lah, itu perbuatan yang salah. Awak yang bertanggungjawab. Sekiranya dia kafir, maka itu adalah dengan kemahuan dan kehendaknya yang sempurna. Dia sendiri pilih, bukan orang lain. Sebagai contoh, apabila kita berkata, buah ini dari pokok ini, dan pokok ini berasal dari bumi ini. Contohnya kita kata ni buah limau ni, buah limau yang saya pegang ni, daripada pokok. Pokok itu tumbuh atas tanah ni. Nak kata apa? Bermana ia terjadi darinya dan daripada. Dan ia terjadi darinya dari pokok tadi, dari tanah tadi, dan Allah yang mentakdirkan dia itu jadi. Kalau Tuhan tak takdir, tak jadi. Berapa banyak kebun-kebun sahabat-sahabat kita. Siap dia tanda ambil tarikh dah. InsyaAllah pada bulan sekian-sekian saya nak booking Ustaz. Kita akan buat gathering, kita akan buat liqa, kita akan buat perjumpaan sahabat-sahabat di kebun saya. Sebab durian tahun ni insya-Allah bunga dia banyak. Masya-Allah, tabarakallah. Tak sampai eh, tak sampai separuh jalan, apa jadi? Tiba-tiba mari angin kuat, dia panggil jaihah. Angin kuat, jaihah. Akhirnya bunga tadi hilang. Bunga tadi rusak, gugur, biji buah pun tak mari. Nak buat apa? Itu dia baru kita tahu itu takdir Allah SWT. Nah, kita dah rancang anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Ini kita kena selalu sebut kata-kata ini. Anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Aku nak, awak pun nak, kita semua dah setuju dah nak buat program. Allahu yaf'alu ma yurid, tapi Allah yang menentukan apa yang dia nak. Allah yang tentukan apa yang dia nak. Jadi tadi nak buat apa? Bila tadi nak buat apa? Pada ketika itulah kita mengatakan bahawa semua yang berlaku ini dengan takdir Allah, tak ada siapa yang mampu untuk mengatasinya, tak ada siapa yang mampu untuk menghalanginya, tidak ada siapa yang mampu untuk berhujah dengan takdir semata-mata nak melepaskan diri. Lah. Macam contohlah kita kata orang ni buat ada satu temu janji dengan kawan dia. InsyaAllah pada tarikh sekian saya akan pergi ke kampung masjid awak untuk menyampaikan kuliah perdana contohnya. Kuliah. Tak sukalah kita kan. Takdir Allah SWT dia lupa gitu. Dia tidur bangun lambat. Kuliah subuh. Nak pecuk ni kereta sah tak sampai. Kalau sampai pun naik matahari dah. Dia pun salah ke takdir lah. Dia kata macam mana. Takdir Allah Ta'ala saya tertidur semalam. Ada ke pihak masjid bodoh gitu ya. Lepaskan dia tanpa tanggungjawab gitu. Kita kata no. Dia kena bertanggungjawab dengan kesilapan dia tadi. Betul lah dia tidur. Tapi dia kena ada usaha. Kena letak jam. Kena apa. Kecuali dia sakit. Sedar-sedar pukul 5 pagi tu potar kata orang. Orang panggil pening kepala kau sebagaimana dah. Jadi inilah kata dengan takdir Allah SWT sakit itu di luar kemampuan. Tapi kalau nak menyalahkan tidur, semua orang boleh cakap lah tidur. Jadi kita kata kena usaha lah. Kena usaha. Tapi kalau kita ada usaha dah
Jam loceng 5 kali kita buat. Isteri pun letak jam loceng juga. Biasanya loceng yang pertama kita dah sedar. Tapi hari ni Masya Allah yang pertama tutup, yang kedua tutup, yang kelima mati. Ataupun apa ni bateri habis. Macam-macam benda yang berlaku. Jadi ketika itu kita lah kalau nak balik sikit ke takdir. Sebab kita ada usaha. Tapi tak jadi. Barulah kita. Maka artinya Allah Ta'ala jualah yang menjadikannya dari pokok atau tanah itu. Oleh itu, tidak ada percanggahan antara dua kejadian ini. Dengan itu bertepatanlah syariat Allah Ta'ala dengan qadar ketentuannya. Nanti kita bincang dalam bab iradah. Kehendak Allah Ta'ala, semua makhluk ini beriman. Tapi Allah Ta'ala telah takdirkan bahawa Fir'aun tak beriman. Abu Jahal tak beriman. Abu Lahab tak beriman. Itu takdir Allah SWT yang kita tak boleh nak buat apa dah. Tak boleh nak buat apa. Maka kita mengatakan ini satu perkara yang cukup menakutkan kita para jemaah sekalian. Baiklah. Firman Allah Ta'ala, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tadi saya dah sebut tadi. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Maknanya, jelas dalam ayat Al-Quran ini, Allah cipta kita dan apa yang kita lakukan. Dan firman Allah Ta'ala, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Ayat ini jelas. Adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertakwa. Kita ni suka sangat buat kebajikan. Kalau jalan kebaikan, jalan takwa agak happy kita. Masya Allah, tabarakallah. Suka benar, kan? Maka dia membenarkan dengan yakin akan perkara yang baik. Dia yakin bahawa Tuhan akan bagi rezeki pada dia. Tuhan akan bagi pahala pada dia. Tuhan akan bagi syurga kepada dia. Maka kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kemenangan syurga. Jadi Allah mana Allah Ta'ala pilih orang ini nak jadi baik, dia akan pilih jalan. Yassarahullah, Allah Ta'ala akan permudahkan jalannya ke syurga dengan kita suka buat amalan, kita suka buat ibadat, kita suka buat tu buat ni. Sebab apa kita suka? Sebab kita tahu kita semua akan diberi oleh Allah Azza wa Jalla pahala-pahala yang banyak. Nah, kebaikan yang banyak, maka kita mengatakan itu adalah kelebihan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Suka kita. Alhamdulillah. Sebaliknya orang yang bakhil daripada berbuat kebajikan dan berasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya, serta dia mendustakan perkara yang baik. Dia ni, Allah Ta'ala takdirkan dia ni kufur, fasik, munafik, jahat contohnya. Dia kaya, maka sungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan di akhirat esok. Jadi tak ada. Benda maksiat dia happy benar. Benda hal tak baik dia suka benar. Benda karut-marut, menjadi satu orang panggil nasi makan air minum dia. Maka pada ketika itulah kita mengatakan bahawa itulah takdir Allah SWT kepada dia. Ayat ini surah Al-Lail ayat 5 hingga 10. Jadi para jemaah sekalian dalam masalah apa dia ni, takdir Allah SWT ni kita kena faham bahawa di sana perbincangan besar bagi kita ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita boleh faham dah kan? Kita boleh faham dah apabila seorang hamba itu melakukan solat, puasa, melakukan amal-amal kebaikan ataupun dia terbuat benda-benda yang tidak baik, maka dia yang buat benda tu. Dia yang buat benda baik, dia buat tak baik. Walaupun begitu, dari sudut kaedahnya, semua perkara itu kembali kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah yang tentukan benda itu berlaku. Allah yang tetapkan perkara itu akan terjadi. Jadi kita tak boleh nak marahlah kepada takdir. Cuma kita kena usaha mendapat takdir yang terbaik. Itu di antara doa yang kita baca kan. Doa kunut tu. Allah mahdini fi man hadait. Wa'afini fi man afai. Wa tawlani fi man tawalait. Wa barik li fi atai. Wa qini syarra ma qadait. Wa qini
syarra ma qadait. Dia kunut tu, doa kunut tu sebenarnya besar tu dia punya makna. Tetapi kadang-kadang kita tak tahu apa. Duk mahewak ini, fa inna kata kedhi pakai senyak ya. Tu imam pas senyak, kita pas senyak juga. La. Besar. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, tunjuk aku jalan engkau apa ni, engkau orang yang kau hidayahkan. Wa afini fi man afait. Afiatkan aku bersama dengan orang-orang yang mendapat keaifan, dapat kesejahteraan. Hmm. Wa tawallani fi man tawallait. Jagalah aku ni bersama orang yang kau jaga. Waqini syarra ma qadait. Jagalah aku ni daripada keburukan apa yang ditakdirkan. Jadi kita minta Allah Taala takdirkan kita ni yang baik. Sebab kita tahu apa takdir, kita minta lah. Mungkin dengan sebab kita minta takdir kita lepas pada ni Allah Taala tulis yang terbaik. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Betullah bila sampai itu dia habis dah permintaan, jadi masing-masing kata. Imam pesnyak dia senyap tu bukan suruh kita senyap, dia senyap tu suruh kita baca. Tengah orang ni tak erti kunut. Imam senyap dia pun diamlah. Tak. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Engkau yang memutuskan, tak ada siapa boleh putuskan dekat tangan. Ila akhiri ad-du'a. Jadi kesimpulan dalam perkara ini, perbuatan hamba dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla, maka di sini kita kena faham bahawa di sana ada dua kumpulan makhluk. Dua kumpulan makhluk, dia panggil kumpulan yang pertama Al-Qadariyah. Puak-puak Al-Qadariyah ni nufatul qadar, dia tak percaya kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puak-puak ni Nabi namakan majusi hazihil ummah. Majusi umat ini iaitulah puak yang menafikan qadar. Dia kata tak ada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat ni, kita sendiri buat. Tuhan tak ada takdir Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mengatakan itu satu kesilapan. Kesilapan. Yang kedua dia panggil puak-puak Jabariyah. Jabariyah ni, manusia ni macam robot. Macam robot. Dia tak ada kehendak sendiri. Dia tak ada kehendak sendiri. Dia buat semua hak. Tak ada pilihan, tak ada pilihan. Dia buat maksiat atau buat benda, dia berzina atau apa, semua tu dia robot ya. Dia tak ada pilihan. Robot ni remote control duduk di tokel dia. Jadi dia kata oleh kerana Tuhan takdir, kita berjalan ikut takdir, tak ada mikir apa-apa. Jadi kita kata dua-dua kumpulan ni dua-dua yang salah. Sama ada Qadariyah yang menafikan qadar, ataupun puak Jabariyah yang mengatakan manusia ni hanya robot, melakukan sebagaimana yang ditekankan dalam perjalanan dia. Maka kita mengatakan itulah satu kesilapan yang berat yang dilakukan oleh dua kumpulan. Jadi kesimpulan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita duduk di mana? Kita duduk di pada kita yang kita buat ni, kita lah yang buat pelakunya. Semua yang berlaku itu dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tak boleh sekali-kali nak menyalahkan takdir apabila pergi melakukan buat yang kita tak suka. Jadi bila kita buat yang kita tak suka, kita kata, oh ni takdir Tuhan ni. Tapi kita tak boleh kata. Yang suka atau tak suka, semua tu ketentuan itu berlaku dengan takdir Allah. Tapi kita manusia yang ada akal, yang ada pemikiran, mesti berfikir, mesti mencari bagaimana mencari yang terbaik, mencari jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah para jemaah sekalian, ringkasnya. Kemudian bab yang seterusnya, iaitulah bab kewajipan hamba terhadap qadar. Jadi kita break setakat itu dulu, kerana hari ini takdir Allah SWT cuaca agak tidak begitu baik. Jadi maka para jemaah sekalian, itu kita kata takdir Allah, kita terima. Tapi kita kena usaha lah. Cakap juga buat rakaman lain, buat apa ni, supaya kalau kita boleh nak dengar live pun kita boleh dengar dalam rakaman nanti, insya-Allah. Jadi begitulah para jemaah sekalian. Anta turid, ulang balik sekali lagi. Anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Siapa dia ingat, tulis dekat komen tu. Anta turid, wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Muna aku pun senak, awak setuju, saya pun setuju. Dah buat tarikh siap dah, kita nak buat program apa-apa. Wallahu yaf'alu ma yurid. Allah Taala yang tentukan jadi ke tak jadi, boleh buat ke tak boleh buat, program ini berjalan ke tidak, Allah Taala yang tentukan. Jadi kalau dengan kita itu, mudah-mudahan kita akan rasa bahawa kita kena buat pilihan yang terbaik. Jangan menyalahkan takdir semata-mata. Kita kena buat pilihan yang terbaik. Jangan menyalahkan takdir semata-mata. Macam mana takdir Allah? Allah dah takdir dah jadi macam ni. Tak. Saya
Ayo apa ya? Muduk bully orang patut menyalahkan takdir. No, tidak mungkin. Membuli orang patut menyalahkan takdir. Kita kata tidak mungkin itu macam. Nah, jadi hak betulnya apa dia? Kita pilih nak jadi orang baik ke nak jadi orang tak baik. Akal Tuhan beri. Depan kita banyak apa ni cara-cara untuk berfikir. Jadi kenapa kita menyalahkan orang? Semata-mata nak menyalahkan takdir, kita kata tak boleh. Jadi para jemaah sekalian, setakat itu dulu. InsyaAllah kita sambung dalam siri akan datang. Muka surat 160, kewajipan hamba terhadap takdir. Kewajipan hamba terhadap takdir. InsyaAllah kita bahas lagi. Bab takdir, qada dengan qadar ni sangat penting. Kalau kita faham ini, insyaAllah kita selamat. Kalau orang tak faham ni, dia terbabas, dia akan tersungkur, reboh, entah di jalan mana. Sebab kita tak fikir bahawa semua benda itu berlaku dengan takdir Allah. Cuma kita nak tahu, takdir Allah Ta'ala tetap kita yang memilih jalan yang betul ke tak betul. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala beri pada kita memilih jalan yang benar, pilih jalan yang betul, jangan tersalah pilih jalan, sebab kata orang salah pilih jalan, maka dia akan tersesat jalan. Bila sesat jalan, jangan menyalahkan sesiapa, awak yang pilih, awak yang salah, tiba-tiba nak nyalahkan orang, kita kata no, kita yang silap. Jadi pilihlah jalan yang benar, carilah orang-orang yang boleh memimpin kita ke jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla berdasarkan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang benar, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang salah, yang menyeleweng yang dibuat oleh puak-puak Yahudi, waladhdallin, bukan jalan sesat yang direka cipta oleh puak-puak Nasara, kamu diikuti oleh orang-orang yang mengikutinya sepanjang zaman. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.